So masa dia nak pergi ke tandas tu, tiba-tiba pam, pintu bilik air. Dia terus jadi, ayah ada dekat dalam bilik air, tolong. Ayah saya naik atas, terus jerit dekat benda tu. Kau jangan nak kacau anak aku. Kau siap kau, aku bunuh kau. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat malam. So hari ni dapat tu cerita Pak Wan bagi aku menarik sangat kan. Kisah sihir dua beradik, cerita kebenaran kenaan sihir di kalangan keluarga dia dan mereka sendiri. Ya betul. Yang mana yang belum dengar lagi boleh pergi dekat kita punya playlist ataupun dekat description kita ada letakkan part 1 yang mana belum dengar duo antara Kak K dan juga adik K. Lain macam. Dan ini adalah first time kita ada tetamu yang duo sekali. Betul. Okay. Jadi sebelum tu kepada korang yang mana belum subscribe, jangan lupa like, share dan subscribe yang mana dah subscribe. Thank you so much. Dan kepada korang juga yang mana ada social media seperti Instagram dan juga TikTok, support kami guys, follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang juga yang mana terasa nak share lah cerita dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp yang disediakan ataupun boleh pergi mana-mana social media, DM kami dan beritahu korang ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Dan hari ni part tu adakah cerita berkelas sihir, kita orang pun tak tahu cerita apa. Seperti yang janjikan, part tu akan rilis lepas korang komen. Ya, betul. Alright. So yang mana dah tengok terima kasih support. Dan hari ni kita masih bersama dengan Kak K dan adik K. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, masih ada tenaga untuk cerita Semangat. Semangat dah. Okay, hari tu kita recap sikit. Hari tu kita dah cerita pasal tentang sihir yang mana keluarga kena pada mak ayah dan jadi gaduh sebagainya. Rupanya perawat ni perawat yang tipu-tipu kan. Dan ada yang digelarkan ustazah pun rupanya tipu. Dan akhirnya barulah jumpa perawat yang sebenar. Dan untuk kali ni cerita tentang apa pula? Okay, cerita kali ni lebih kepada pengalaman seram lah. Sebab asalnya kan kami ni tak ada lubang, tak ada, bukan saya lah, antara dalam keluarga ni tak ada lubang, tak ada apa masalah. Tapi disebabkan dah sakit, maka adanya laluan. Dan maka dengan itu pergi ke mana-mana, jika ada gangguan tu jadi pengalaman seram lah. Maksudnya ni sekeliling punya lah. Betul. Okey, sebab baik. bila tanya ustaz kata awak dah tak ada apa-apa. Okey dah kak, dah okey semuanya. Cuma jika jadi lagi tu maknanya laluan lah, benda tu nak masuk. Okey, so yang ni pertama cerita siapa dulu? Saya mulakan dululah. Okey. Saya mulakan dulu ni fokus on adik bongsu. Okey, adik bongsu. Bukan adik Annie Tak, ni adik bongsu. Sebab yang ni akak K ni adik K kan. So adik K ketiga. Adik K yang ketiga. Alright, okey, apa ceritanya? Okey. So adik yang bongsu ni dia dapat tawaran masuk ke asrama. Jadi sebelum tu saya ni sikit lah. Jadi ustaz ni ada cakap, yang ustaz kami merawat yang legit ni lah, dia cakap adik ni dia lemah semangat dan dia ada laluan. Jadi dia mudah sangat kena. Mainly kena rasuk lah. Okay. So jadi kat situ kita dah tahulah adik ni senang kena. Jadi adik ni dapat tawaran masuk ke asrama di Langkawi. Okay. Jadi masuk macam biasa, tak ada apa-apa. Sampailah one day ayah saya dapat panggilan daripada cikgu. Encik, anak encik kena rasuk. Oh, okay. Anak encik kena rasuk. Ayah kata, ya ke cikgu? Okay, jadi cikgu buatlah apa yang patut untuk tenangkan adik, redakan adik. Jadi masa tu kan jauh kan Langkawi, ayah kerja tak dapat nak pergi, jadi minta cikgu tolong uruskan lah masa tu. Jadi cikgu panggil ustaz lah kat sana. Ada juga ustaz kat sana. Jadi yang ustaz kat sana lah tolong redakan adik ni lah. Yang ayah dia pergi jumpa ustaz yang kami pergi berubat tu lah. Hari tu lah.
Jadi ustaz ni bagi tahu adik ni memang kena ganggu kat sana. Kat sana tu dia ada satu pokok Pokok. Pokok tu ada banyak benda. Ada 10 ke apa-apa. Dia 10 actually ekor. sebabnya belakang asrama dia tu hutan macam hutan simpan tau. So benda tu memang dah duduk kat situ. Dia beranak-beranak pinak dah. Tapi yang seekor ni dia nakal lah. Dia nak kacau-kacau. Macam tu. Jadi dia kacau adik saya. Okay. Tu yang pertama lah dapat tahu adik kena rasuk. Adik perempuan ke ah? Perempuan. Okey. Jadi the second time tu, jadi kita ni pergi jumpa ustaz. Ustaz kata okay tak apa, bagi dulu air ni apa, bawa benda ni bagi ke adik lah. Jadi masa tu mak saya pergi ke Langkawi, bagi adik benda ni, minum air ni, selawat apa semua, baca semua. Okey lah, kami pun balik. Selang berapa hari ke minggu macam tu, dapat lagi panggilan. Ayah saya dapat, Encik, anak encik kena rasuk, teruk. Ayah saya kerja ni ambil half day, ambil flight ticket, terus pergi. Ayah pergi seorang. Okey. Bila ayah dah sampai dekat asrama dia tu dah dekat maghrib tau. So bila sampai-sampai je dekat asrama dia tu, dia masa tu adik dekat surau. Dia dah merontor-rontor, meracau semua. So ayah ni dia macam boleh nak merawat sebenarnya, tapi dia tak nak ambil ilmu tu sebab dia rasa benda tu berat. So yang dia boleh buat adalah dia boleh slow down kan benda tu je. Dia baca sikit ayat, dia tarik daripada tulang belakang, and then dia akan lega macam tu. So bila adik dah sedar apa semua, ayah cakap jom ambil barang dekat dalam hostel, kita balik. Masa tengah jalan nak pergi ke hostel dia tu, tiba-tiba pintu asrama dia tu satu-satu bam. Maksudnya jalan terus tutup. Yes. Masa tu maghrib. Masa tu betul-betul dekat azan maghrib. Lepas tu ayah saya macam geram lah. Ayah saya jerkah je. Kau pergi sana, kau jangan nak kacau anak aku semua ni kan. Lepas tu dia buat lagi bang. Lepas tu ayah saya cakap benda ni macam bukan lawan dia tak boleh nak ni. Lepas tu ayah saya cakap okey tak apa. Dia cakap kat adik saya, tak apa, pergi je naik atas, ambil barang apa yang nak bawa balik. So adik saya pun macam okey. Dia cakap nak ambil baldi, dia baju kotor dekat dalam toilet. Dekat asrama dia tu, dia katil dah berdeka. Dia dalam kurang 10 panjang lah. Belah hujung tu adalah tandas. So masa dia nak pergi ke tandas tu, tiba-tiba bam, pintu bilik air. Dia terus jadi, ayah ada dekat dalam bilik air, tolong. Ayah saya naik atas, terus jerit dekat benda tu, kau jangan nak kacau anak aku, kau siap kau, aku bunuh kau. Dia cakap masa tu. Ayah dah penat kan, sebab dia dah penat, dia Ya. kerja. So bila dia kacau benda tu, jadi mental pun penat tau. Ayah saya pun pergi kat tandas, ditanya adik saya baldi benda satu, sauk je masa tu. Barang pun main sauk je, tak ada fikir. Masa adik saya ambil barang pun dia tak tengok pun dekat tingkap, sebab dia cakap benda tu ada dekat tingkap, macam benda tu berkeliaran dekat situ. Dia lepas tu terus balik rumah. Malam tu juga ambil tiket flight terus balik rumah. So bila dah sampai rumah, dia jadi lagi teruk kan masa tu kan. Dia ikut lah, benda tu ikut. benda tu mengikut. Duduk kat meja makan tau. Dia adik dia menghadap tingkap. Okay. Tiba-tiba dia tengah makan kan, tiba dia statik, dia tenung tingkap tu. Muka dia sangat lain. Saya pandang dia, saya cakap, Ina, Jadi pucat. adik kenapa? Dia cakap kan. Dia pucat. Dia cakap pandang je, dia senyap je. Kita orang tolak dia. Lepas tu dia cakap, adik nampak kat tingkap. Dia cakap benda tu kat luar. Suruh dia pergi. Suruh dia Dia cakap pergi. macam tu. So kita orang pun macam terus panggil ayah lah. Ayah pun dia tu terus mengilai, dia meronta. Oh dah start kena rasuk lah. Dia start kena rasa. So cepat-cepat ambil air ustaz apa semua, then dia sedar. Masa tu lama juga dia nak balik ke asrama, sebab memang dia dalam, Teruk orang lah. kata dia punya lemah tu memang low sangat. Memang kita orang tak boleh macam bagi dia stres, tak boleh bagi dia marah, tak boleh. Dia akan senang kena masa tu. Kat 2 bulan juga dia tak pergi asrama kan. Masa Lama dia tu. cuti. Lama. Sebab masa tu pun fikir takkan dia nak stop, sebab masa tu pun dah separuh jalan dah dia dekat asrama tu belajar. So rugilah kalau dia stop. Lepas tu bila dia dah, orang kata macam boleh control dia punya emosi apa semua, and then baru dia okey. Dah okey baru dia balik asrama. Tapi masa tu pun dia bawa jugalah air ustaz semua. Kalau dia rasa macam nak jadi, dia minum. Tapi dalam masa 2 bulan tu pergi berubatlah dengan ustaz ni tadi. Jadi bila pergi jumpa ustaz tu cakap, ustaz tanya ayah, macam mana ni bang? Nak macam mati ke, macam pasung kata kan. Macam tu ke? Ayah kata buatlah supaya tak ganggu dah. Kesian nak belajar kan. Jadi ustaz tu cakap kat adik saya, dia cakap, adik, nanti ustaz akan buat secara cara ustaz lah. Cara tu ustaz cakap lah. Tapi dia gaya dia cakap tu macam dia buat alang gaib. Sebab dia duduk kat KL. Ya. Nak pergi Dia buat lah dari kahwin. jauh lah. Dia buat dari jauh je. Tapi dia cakap kat adik macam ni. Dia bagi ambil satu macam minyak atar ke macam tu lah. Dia bagi adik bau. Dia cakap kalau adik bau benda ni jangan takut.
itu ustaz. Oh. Macam tu. Okay faham. Jadi ustaz buat alhamdulillah benda tu tak kacau. So bila dah settle benda tu, pihak sekolah pun macam berterima kasih sebab setiap tahun ada budak histeria panggil ustaz tak jalan. Rupanya benda tu seko je, tapi dia efek satu sekolah. Satu tu je nakal. Satu tu je. Sampai adik cakap pernah ni waktu belum berubat lagi, dia duduk kat dewan tengah ada aktiviti kan. Depan tu ada tangga. Dia nampak kat tangga tu ada benda ngintai gitu. Macam tu. Benda apa tak tahu lah. Macam hitam adik kata. Okay. Dia hitam je. Lepas tu kalau time tidur kan, kadang pukul 12 dia tak boleh tidur tau. Dia macam gelisah. Dia macam kiri kanan. Sebab dia double decker, so dia duduk tingkat atas. Dia saja tenung dekat tingkap tu pula yang belakang dia ada hutan. Tiba checkpoint, kadang cek pocong. Hijab dia betul-betul dah terbuka. Memang terbuka. So macam bila dia dah nampak macam tu, dia memang tak tidur lah. Dia menggigil. Dia cakap pernah satu malam dia tidur lena dah tau. Tiba-tiba dia boleh terjaga, mak bangun, tenung pokok yang kata ada benda tu tadi yang kacau dia ni. Tenung je. Lepas tu tanya dia, tenung je ke? Sebab kita pun dengar kacau lepas tu buat apa? Tanya dia buat apa? Tak tahu lah. Lepas tu tiba sedar sebab kawan dia tegur kot. Macam nampak dia macam ni kan. Kau kenapa? Macam tu kan. Dia macam tak ada nafas macam tu. Satu tapi lagi dah dia tidur balik lah macam tu. Punca dia juga bila benda yang seko tu nakal, budak-budak asrama ni dia bila budak-budak perempuan bila time period, diorang tak cuci tau. Ada tu kadang masa tu buat spot check, adik cakap yang berdarah-darah tu diorang pergi simpan dalam locker. Tak tahu apa diorang nak buat. Lepas tu bila tak basuh, tak cuci betul, diorang main campak satu. Yang simpan dalam locker satu hal, yang flash dalam jamban lagi. So benda tu sukalah benda-benda macam tu. So yang affected adik. Macam tu. Jadi Maksudnya budak lain pun kena juga. Ya. Tapi adik yang teruk lah. So disebabkan benda yang lubang-lubang yang dia dah ada tu, lepas-lepas tu apa yang kita orang kena, bila kita orang cerita kat dia, dia terus Kena juga. benda tu rasuk kat dia. Dia tak boleh stres sangat. Dia tak boleh dia stres je, dia akan pop jadi. Dia sedih sangat tak boleh. Dia ketawa Tiga berlebihan point tak lah orang boleh. kata kan. 3 point je pop jadi. Tadi ada cakap kalau ustaz, dia kata adik kalau bau minyak wangi ni jangan takut tu ustaz. Maksudnya adalah adik cakap kat ada. sana. Ada. Saya tanya dia. Lepas tu saya tanya, lah, teringat ustaz ni cakap macam ni. Ada tak? Adik tanya adik kan, ada tak bau? Dia kata ada. Memang ada. Tapi sekilas je. Minyak wangi tu dia bagi kat adik juga tak untuk Tak ada, pakai? tak ada. Suruh bau Dia je. suruh bau je. Dia macam ingatlah bau ni. Kalau agak-agak bau macam ni macam tu. Faham. Dan kenapa sekolah berterima kasih? Maksudnya ustaz buang benda tu ke atau pagar sekolah? Ya, buang terus. So maksudnya lepas-lepas tu yang student baru masuk, tak ada dah gangguan. Adik pun alhamdulillah habiskan juga kat situ. Tak ada apa-apa dah lepas tu. Ni masa first year lah. Masa first masuk. Okay. Baik. So rintitan adik dah okay ni. So next, adik belum okay lagi. Dia Okey. okay, Adik banyak. tu dia maksudnya dia okay. Maksudnya kat sekolah tu dah teruk. Bila dia dah berubat-berubat tu, dia up sikit level dia lah. Kalau kata dia nak kena sangat tu, tak teruk macam yang dia kena dekat asrama. Okay. Macam tu. So Jadi next, maknanya dia just kalau Singgah-singgah lah. singgah je. Macam tu. Dia masa ni raya. So kita orang satu family, kalau balik raya tak di rumah nenek, kita orang akan sewa homestay. okay. Homestay ni sebelah dia ada restoran buluh. Okay, ni dekat Selangor tau. Sebelah restoran tu dia homestay lah, dia buat dia owner yang sama. Okay, so bila kita orang dah datang kat homestay tu apa semua, then dah duduk apa semua, okay je, tak ada masalah. Satu malam tu saya sampai kat homestay tu, saya ada makan aiskrim tau. So sampah tu saya buang, betul-betul ada satu pokok kelapa sawit tau. Kiranya homestay tu belakang tu semua kelapa sawit. Ada satu pokok ni saya buang kat situ sampah aiskrim tu, sebab memang nampak ada sampah kat situ. So kira kan okay, tempat buang sampah, saya buang kat situ. So saya pun masuk dalam rumah homestay tu. Okay, dah masuk apa semua, and then siap-siap lah untuk raya esok pagi lah. Okay, dah settle semua. Besok pagi dah raya, beraya semua. Dah balik semula ke homestay tu. Masa tu pukul 12 kan? 11. Sebab macam ni kita orang tradition lah. Setiap malam raya akan main akan main mercun. mercun. Okay. Mercun besar-besaran punya. Yang KLCC, Twin Tower ke apa semua. Semua ada. Main kat rumah nenek. 30,000 lah. Ya, ya betul. Memang Mak tak saya tipu, memang minat. Masih memang minat. Betul. Jadi Alright. betul lah kalau dia jumpa tempat tu memang So masa tu dalam pukul 11 malam, kita orang semua tengah siap-siap lah ni nak pergi rumah nenek. So saya keluar dulu. So masa tu kereta parking menghadap rumah homestay. So kereta tu dia kira kalau facing
sisi kereta tu menghadap ke kelapa sawit. Okay. Okay. So saya pun berdiri kat tepi kereta tu, tengok je lah keliling apa semua. Tah macam mana saya terpandang pokok kelapa sawit tu sekali pocong pak melompat dekat belakang pokok kelapa sawit tu. Tapi kita dalam keadaan ya betul apa aku nampak ni, memang berbonjot, tapi masa dia melompat tu dia terus jadi angin putih. Macam tu. Lepas tu saya macam apa ni aku nampak ni? Kita tak rasa takut tau, tapi kita rasa macam pelik. Apa benda yang aku nampak ni? So saya pun macam okay, tak apalah, masuk kereta dulu. Masuk dalam kereta, ramai-ramai lah adik-beradik semua ada. Saya tanya adik saya ni, tadi aku nampak ada macam benda putih tu melompat kat belakang kelapa sawit ni. Apa benda Yang dia ni pula cakap, alah burung tu. Kan ada yang burung putih yang besar tu kan. Okey lah, kita pun malas nak layan. Okey, tiba tak jadi pergi rumah nenek. Kita orang singgah rumah saudara kita orang, main mercun tu. So dah singgah rumah saudara tu, okey lah, kita orang pun dah sampai, duduk pun semua. Dia macam kat luar tu ada meja tau, meja, and then ada kerusi keliling. So saya duduk kat sini, bapak saya, adik saya yang ni, dan adik bongsu saya belakang bapak saya. So saya cakap dengan ayah, ya tadi kan ada nampak benda putih tau melompat belakang kelapa sawit tu kat homestay tu. Adik saya yang bongsu ni, dia menggeliat badan dia macam ular, dia mengilai. Hihihihi macam tu. Aku ada, dia cakap macam tu tau. Lepas tu dia mengilai, dia menangis, dia gelak. Dia memang scary lah. Gelak dia macam ni kan. Memang scary lah. Saya ni tengah kan, kakak sini, adik sini. Dengar cerita kakak. Serta kakak habis bangun, dia menangis dulu. Dia gelak dulu, marah, menangis, pingsan kat ayah. Dia bangun Terbangun. Lepas tu ayah pun terus baca dekat ubun dia, dan tarik dekat tulang belakang dia, baru dia sedar. Lepas tu bila dah cerita macam tu, ayah pun cakap memang ada benda tu apa semua, memang kawasan dia. So balik homestay tu, ayah terus beli garam kasar dengan ladi hitam. Dia baca-baca dan dia lempar luar rumah, sebabnya dia cakap ada benda nak masuk. So kita orang pun yang mana yang tidur sendiri-sendiri, ambil tu semua, masuk bilik mak. Lepas tu mak, kita orang tak cakap kat mak sebab takut dia kena. So cakap tak ada apa, kat luar tu panas, kita orang tak cerita kat dia lagi. Lepas tu besok tu pagi-pagi saya yang balik dulu rumah. Saya tak nak duduk kat homestay tu. Saya terus keluar pada homestay tu. Mak stay lagi, saya terus balik rumah. Bila dah balik rumah, dan dalam petang macam tu mak pun sampai. Bila sampai, mak macam tanyalah, kenapa kau balik awal apa semua ni kan. Baru cerita kat dia yang apa saya nampak semua ni. Mak saya terus call owner homestay tu, cakap ada mak anak saya nampak pocong lah apa semua ni. Lepas tu owner homestay tu pun cerita, rupanya memang kawasan tu benda yang tak bertuan. So dia melompat-lompat. Kadang orang yang lalu depan homestay dia tu nampak ada budak kecil melintas dalam pukul 1-2 pagi, terbabas masuk longkang. Lepas tu nampak benda Cik Chong ni melompat-lompat. Dia kawasan dia tu, homestay tu, depan dia tu adalah Tesco. Dulu Tesco tau. Okay. So dia, kadang pukul 1-2 pagi kan, orang bawa motor ke apa, nampaklah dia melompat kat area Tesco. Nampak dekat area rumah apa semua. So dia cakap dengan kita orang macam, ada tak kenal sesiapa yang boleh tolong buang dia tu tau. Lepas tu kita orang pun macam, oh ya ke, kita orang just bagi nombor je lah. Lepas tu sampai situ je lah. Kita orang tak tanya dia lah dah berubat ke apa sama. Bagi nombor ustaz tu lah. Kita bagi nombor ustaz tu. Okay. So bila dah jadi macam tu, memang sampai sekarang kita orang tak lalu dah jalan tu. Walaupun sebenarnya jalan tu lagi shortcut nak balik kampung, tapi kita tak lalu dah. Tapi homestay tu ada lagi. Homestay dengan restoran tu ada lagi. Tapi yang tu bukanlah owner punya ke apa ke, tak lah. Memang kawasan tu lah. Ya, dia tak bertuan, tak tahu siapa punya. So dia benda tu macam berlompat-lompat lah kat Kalau situ. tak bertuan ni maksudnya ada orang buang lah. Mungkin dia buang kat situ, ataupun mungkin yang liar lah berkeliaran kat situ. Sebab jarang yang liar nak bertuan lah. Selalu dia ganggu ke. Tapi kalau dah bertuan ni maksudnya dulu dia dah pernah ada. Sebab kawasan kampung tu pun jenis yang orang kata ada keramat-keramat juga apa semua. So mungkin yang orang lama lah macam tu. Right. Then lepas tu apa pula jadi? Lepas kejadian tu, kita orang bebas, tak ada apa dah. Memang dah sihat. Sampailah start PKP. Okay. PKP. Lepas PKP masa tu kita start bulan 3 betul? Okay, masa tu semua dekat rumah, tak ada keluar mana-mana kan. Okay. And then John tahu macam tu, saya baru lepas bersalin, saya pindah ke Pahang. Suami saya dia ada bisnes. Sebab PKP kita orang kena buang kerja apa semua, so kita orang buat bisnes. So kita orang move ke Pahang.
Dia dah sampai kat Pahang, saya bawa anak saya apa semua. Tiba saya pregnant yang nombor 2. So memang fully dekat Pahang lah. Okay, so kita orang rumah atas. So kita orang ada kedai tau, bawah rumah. So macam apartment lah. So kat bawah tu ada kedai. So kita orang ada satu kedai kat situ. Bila dalam bisnes ni, orang iri hati tu memang banyak lah. Betul. Tak kira lah mana-mana kan. So yang puncanya adalah daripada makanan. Masa tu saya teringin nak makan tapai. Memang teringin sangat. Orang kata dalam mengandung tak boleh makan tapai, betul. Tapi teringin sangat. So tak macam mana, satu hari tu kawan kepada suami saya ada bagi tapai. Saya pun macam nak makan ke tak nak. Sebab kita tahu orang ni memang, kita bukan cakap dia jahat, tapi dia ada satu niat. Macam mana tahu tu? Sebabnya dia pernah menunjukkan yang dia nak rampas kedai tu daripada kita orang. Sedangkan dia tu tak ada apa-apa share dengan kita orang pun. Tapi dia buat yang macam dia ada share dengan kita orang kedai tu. Tapi sebenarnya dia tak ada. Dia adalah sebelum-sebelum ni pun dia adalah macam isu jugalah pasal dengan bisnes ni. Dia ada bagi tapai. So kita orang pun macam tak apalah, bawa je lah ni atas rumah dulu kan. Okay, tengah duduk-duduk saya memang teringin sangat nak makan. Saya ambil sikit je tau. Sikit tak banyak, sikit je saya makan. Okay, bila dah makan semua tak ada apa. Sampailah lepas saya dah bersalin apa semua ni, itu pun dah habis pantang lah. Fully duduk kat Pahang. And then ada balik kejap ke KL. So dah balik KL semua, dah settle urusan pantang, saya balik ke Pahang balik. Bila balik ke Pahang, ada satu hari tu, masa tu nak dekat-dekat maghrib, tiba-tiba suami saya dia tak boleh bangun. Okay. Dia tak boleh bangun. Dia macam, dia tidur je. Faham? Dia tidur je. Kejut kan dia. Kenapa tak bangun ni? Kan dah maghrib semua ni kan. Dia cakap nantilah bangun, penat dia kata. Okay, saya diam lagi. Lepas tu saya pun duduk atas kerusi. Selalunya saya akan macam berborak, huha-huha dengan anak-anak. Ni tak, saya duduk termenung. Banyak termenung tau. Lepas tu kita rasa macam ada something wrong dekat badan kita. Macam tak sedap. Okay, tak apa. Then dah settle solat maghrib apa semua, dah makan. Awal juga masa tu tidur. Lepas isyak dah tidur. Semua dah tidur. Masa tu anak kecil, baby lagi tau. Kita orang tidur. Tahu macam mana, masa tu saya mimpi. Dalam mimpi tu, gambar saya, suami saya dengan anak saya yang sulung kena paku. Paku. Lepas tu gambar saya dengan suami saya sorang-sorang kena paku. Dalam mimpi tu. Tiba saya tersentak. Bila tersentak, saya macam kejut suami saya. I mimpi pelik ni. Cakap macam tak okey. Suami saya cakap mainan syaitan je tu. Lepas tu macam kita termenung tengok siling macam tu tau. Lepas tu macam suami saya cakap jangan tengok tidur. Dia ambil minyak bidara. Kita memang ada satu minyak bidara yang kita orang amalkan tau. Dia sapu kat kepala saya terus menjerit. Anak kecil terus terbuntang. Dia tak tahu saya nampak benda ke apa. Memang saya menjerit teruk sangat. Sampai macam yang macam tu. Macam pergi kau. Macam tu tau. Sampai tangan ni dah macam tu lah. Lepas tu suami saya macam dah Zikir Lawan lah, kat 5 minit jugalah saya jadi macam tu. Memang sampai sakit tekak ni. Lepas tu okay, saya dah reda. Dia sapu minyak bidara semua tu. Dan saya tidur. Saya pun bangun sebabnya anak terkencing. So kita nak lap lah dia kan. Suami cakap cuba ambilkan kejap wet tissue. Saya bangun ambil wet tissue sahaja tau. Tengah nak baik dia, saya pengsan atas katil. Pengsan. Lepas tu saya terus cakap kat suami, tolong call ibu dengan ayah suruh diorang datang. I tak okey. Kita dah rasa badan kita tak okey. I tak okey. Suami pun terus call ibu. Masa tu ibu dengan ayah kat KL. Anak saya semua kat KL. Yang kecil. Ada yang besar je dekat dengan saya. Call, suruh datang. Cakap yang saya tak okey apa semua. Lepas tu suami pun uruskan yang anak yang dah besar-besar apa semua ni. Dia hantar kat pengasuh. Masa tu saya kat dalam rumah sorang-sorang tau. Saya rasa badan saya ni macam di awang-awangan. Macam terapung. Faham? Kita macam sedar dengan tak sedar. Macam tu. Lepas tu mak pun terus call husband. Dia kata okay, ada seorang ustaz boleh tolong dekat sana. Nanti apa-apa ustaz dah sampai, suruh dia naik kat atas rumah je. Panjang masa mak saya dengan ayah saya nak datang ke Pahang tu, suami saya pun dah balik hantar anak dekat pengasuh apa semua. Kita orang tidur tau. Bila kita orang tidur, saya dengan suami saya ni macam terapung. Dua-dua terapung. Terapung memang betul-betul terapung atau berasa macam terapung? Memang betul-betul terapung. Ui, nampak Kita tutup mata, tapi memang bila kita letak tangan tu tak rasa dah katil. Kita terapung. Tak buka mata? Tak. Dia tak boleh buka mata sebab bila saya buka mata saya akan nampak benda tu. So saya akan tutup. Saya akan tutup mata. Saya tak nak tengok benda tu. Saya terapung.
Lepas tu dekat dalam 2 jam lebih jugalah baru mak ayah saya sampai. Dia call suami saya sebab nak masuk rumah saya kan ada access card. So suami kena turun touch card apa semua. So dia tinggalkan saya kat atas. So tinggalkan saya apa semua. Bila mak saya datang naik atas, bapak saya dia bawa air tau. Air Suami ustaz tu just, air ustaz. Suami saya suruh minum je. Saya tepis. Saya terus jadi aku benci kau. Aku benci kau. Aku tak nak tengok muka kau. Lepas tu bapak saya pun berdialog lah. Kau ni nak apa kau cakap. Kau diam lah. Saya jawab balik. Lepas tu mak masuk kat mak saya. Kena kat mak pula. Sebab Alamak. bila dah bercakap dengan mak saya, bukan saya yang bergaduh dengan mak saya, benda tu yang bergaduh. Dia cakap, kau diam lah. Lepas tu mak saya pun lawan, kau diam lah. Berlawan-lawan. Lepas tu bapak saya terpaksa cakap lah, hey dah lah. Dia jadi macam tu, kita akan slow. Benda tu akan terus senyap. Lepas tu bila saya dah reda apa semua, saya mandi sebab ustaz dah nak sampai. Bila kita kalau dalam keadaan sedar, kita jumpa orang, okay, kita duduklah dekat ruang tamu, betul. Ni saya duduk je kat katil, duduk termenung macam tu. Suami tarik pun saya macam lemah macam tu. Tak nak pergi, tak nak tengok pun muka ustaz tu. So bila ustaz tu macam okay dah, dia relax je, tak ada cakap apa pun. Saya terus jerit, kau pergi sana, aku benci tengok muka kau. Saya cakap kat ustaz tu, kau nak buat aku sakit kan? Dia cakap macam tu tau. Saya pun macam, kita keadaan sedar tapi kita tak boleh nak kontrol diri kita. Benda tu. Lepas tu ustaz tu cakap okay tak apa, bila dia dah macam ni terus pegang sendi. Bila pegang sendi kita tak akan rasa sakit. Selalu orang kalau kena rasuk dia pegang tangan macam tu yang kadang tangan kita merah apa semua ni kan, dia kena pegang sendi je. Bila sendi, bila dia dah kunci kita tak boleh nak tendang apa, tak boleh. So masa tu ayah pegang kaki saya kat sendi, suami saya pegang sebelah, ustaz pegang sebelah. Tapi masa tu orang kata kalau pernah tengok cerita yang kena rasuk yang macam tu macam tu lah keadaan saya. Saya jerit semua tapi memang benda tu tuju kat suami. Bila saya tengok suami, dia macam, aku benci kau, aku tak suka tengok kau berjaya. Itu je ayat dia. So bila dah reda apa semua tu, saya pun balik KL. Bila balik KL, saya tak tahu benda tu mengikut lagi ke apa ke, benda tu terkena pula dekat adik bongsu saya. Okay. Ni balik KL ni maksudnya pindah ke? Tak, saya balik sekejap lah untuk berubat. Okay. Dalam masa seminggu lah macam tu. Kalau stay sana panas lagi kan. So balik lah. Kita orang balik, mak ayah bawa balik lah, bagi saya betul-betul sihat lah, baru balik ke Pahang balik. Yang bila dah balik ke KL tu, dia pula bergaduh dengan adik bongsu. Bukan bergaduh tau sebenarnya. Saya pun macam terkejut lah benda ni jadi. Okay, cerita ni macam ni. Saya dalam bilik dekat atas, tingkat atas kan, bilik dengan adik saya yang bongsu tadi ni, dengan anak buah yang sulung. Dia dalam masa tu setahun lebih, 2 tahun nak masuk 2 tahun lah. Okay. Kakak saya kat bawah, kakak ipar saya pun ada kat bawah, semua ada kat bawah. Adik laki saya kat bilik sebelah, ayah saya pun kat bilik dia. Jadi masing-masing ada lah kat rumah kan. Okay, cerita dia gini. Anak buah saya ni, dia berak. Okay. Tapi macam ni, saya pula nak solat. Saya fikir saya solat dulu, nanti saya settle lah anak buah. Adik yang saya bongsu ada ni. Tapi bila saya nak solat, anak buah saya ni nak dekat saya. Tapi kan kita dah tahu dia ada najis, tak boleh lah saya nak solat kan. Adik saya kat yang bongsu tadi duduk atas katil, dia tengah tengok phone. Saya cakap kat dia, Adik tolong pegang jap anak buah ni, kakak nak solat, dia berak. Okay. Dia diam, Dia tak ada respon. tak respon. Dia main je phone. Lepas tu saya macam, okay, sekejap lagi dia bangun lah kot. Saya pun nak sambung nak solat ni, anak buah datang lagi. Saya cakap lah, Dek, tolonglah tengokkan dia kejap. Tak apa, kejap lagi kakak basuh, jangan risau. Tolong pegang je. Kakak nak solat ni. Diam lagi. Lepas tu saya dah mulalah macam, Geram. Kau ni geram kenapa? lah. Kau ni saja apa? Saya mula tinggi sikit lah. Saya tak marah dia pun, saya tinggi je. Dek, tolonglah, jaga kejap. Dia nak dengan kakak ni, kakak nak solat. Dia serta-merta bangun, mata dia merah. Dia marah saya. Kau kenapa? Kau tak cakap elok ke? Saya macam, kau ni kenapa? Lepas tu saya macam jadi gaduh lah kat situ kan. Saya cakap, tak, kakak cakap tolong tengokkan ni, kakak nak solat, dia berak ni, faham tak? Cakap macam tu. Tak ada apa-apa. Dia datang meluru kat saya, bergumpal, bergaduh. Dia memang macam nak serang, attack. Ya Allah, saya macam terkejut ni dengan anak buah turun nangis. Dia takut lah kan tengok benda tu. Dia nangis.
Saya macam ya Allah, apa hal ni, kenapa ni? Saya pun nak pegang dia pun tak ada kudrat dah masa tu. Dengan takutnya dia memang gaduh, dia nak tumbuk saya, nak gigit saya macam tu tau. Terus Saya kita orang dekat bawah dengan ni telekong-telekong ni, jerit. telekong-telekong ni dia dah tercabut dah. Yang saya fikir tolak dia atas katil, pin down dia lah. Sambil tu saya berjerit, tolong macam tu. Nasib baik Alhamdulillah kat adik bilik sebelah ni dengar. tadi datang. Ah. Dia buka pintu, saya cakap, tolong dipegang adik, dipegang. Saya cakap, dia pegang, saya cepat-cepat ambil anak buah ni, lari bawah, Terus panggil ayah. menggigil. Saya dengar ayah saya datang, saya je cakap macam ni je, ayah, Ina kena. Saya cakap macam tu, Ina dah kena. Ayah pun buat, sambil ayah buat tu saya dengar adik tu jerit. menjerit. Dia kata, aku benci dia, aku nak musnahkan dia macam tu. Macam tu dia cakap macam tu kan. Ayah buat apa-apa, saya dah tak nak naik atas, saya tak nak tengok muka adik saya pun tengah terkejut lagi, letar lagi. Saya tenangkan anak buah, saya basuh berak dia. Yang solat tadi dah tak jadi solat, apa semua. Boleh pula tu masa tu nak solat asar. Lepas tu saya ni dia tenang. Adik saya turun, dia dah mandi lah ni, dia dah tenang, dia dah mandi semua. Dia datang kat saya, dia minta maaf. Kak, minta maaf, kak, tak tahu kenapa jadi macam tu. Saya tengok tangan dia habis lebam macam bercalar, macam dia yang gaduh. Memanglah tadi gaduh, tapi saya tak ada buat apa-apa kat dia. Saya hanya mampu pegang dia je. Saya tak ada apa-apa. Tapi tangan dia lebam. Tangan dia teruk. Leo. Tak tahulah dia bergaduh dengan siapa. Then- Tu adik. Jadi kakak balik buat benda tu empak kat adik. Okay. Macam tu. So, Lepas tu dalam proses lah orang kata berubat tu, ada air mandi apa semua, dan kita orang pagar rumah apa semua, then okay lah. Lepas tu and then lepas saya dah balik ke Pahang, saya dapat kerja kat sana. okay. Bila saya dapat kerja kat sana tu, orang kata masa at the same time suami saya nak buka kedai makan kat sana. So dia set up kedai makan, saya pun kerja. Okay, bila saya bekerja, kerja saya time tu banyak kena outstation ke selatan. Okay. So memang ulang-alik selatan ke Pahang, selatan ke Pahang macam tu tau. So bila satu hari tu saya outstation ke selatan, saya pergi ke Kluang. Okay. Kluang tu ada satu apartment tau. Apartment tu dia macam 5 tingkat je. Dia dekat depan dengan Kluang Mall. Okay, apartment tu warna biru. Kita orang stay kat situ. Okay, so malam tu nak tidur, saya dah tidur dulu. Saya punya katil tu tepi tingkap. Kawan saya sebelah saya, dia katil single-single lah. Dia cakap dia tak tidur malam tu. Sebabnya dia nampak dekat atas badan saya ada benda berbulu besar tengah tengok saya, mata merah. Tapi saya tak sedar. Saya memang tidur-tidur. So saya pun macam, kau biar betul cakap kan. Ya, sebab tu aku tak tidur malam tadi, dia kata. Lepas tu saya pun macam, okey lah, saya tak layan lah benda tu kan. Saya ambil, orang kata tak ada apa dah, memang tak ada apa lah kan. So saya pun dah balik ke rumah apa semua. Entah macam mana, 2 hari lepas tu saya nak mandi. Lebih kurang dalam pukul lepas maghrib lah, lebih kurang macam tu saya nak mandi. Saya pun pergi ke tandas. Saya pergi tandas. Lepas dah habis mandi semua, tiba-tiba saya nampak tepi saya ni ada kelibat benda botak, gemuk, muka bengis. Dia macam bentuk-bentuk tapi nampak muka macam Tok Sami tu. Oh, Dia macam, dia warna hitam lah. ya. Tak. Tahu tak yang macam orang Cina punya tokong yang benda bulat tu? Okay, tu. Bentuk dia macam tu. Okay. Tapi kita tengok sekali, lepas tu kita pandang balik, dia tak ada, dia hilang macam angin macam tu. Saya pun macam, benda yang aku nampak ni. Okay, aku tak nak nampak dah. Saya pun terus masuk bilik. Bila saya masuk bilik, saya WhatsApp je suami saya tau. Sebab masa tu dia kat kedai dengan rumah jalan kaki je. Saya WhatsApp kat dia, tolong balik cepat, rasa tak sedap lah ni kat sini ni. Dia macam tak okay. Dia pun cakap okay, tak apa, baca je apa dulu, ambil minyak bidara tu, just sapu je kalau sakit kepala kan, apa dia kata kan. Lepas tu saya try sapu. Macam dia di pintu bilik tu, kita dengar macam ada benda berjalan tau. Macam ada macam nampak ada kelibat-kelibat macam tu. Yang pergi homestay ni suami ikut sekali lah pergi. Saya pergi dengan ni. office mate je. Okay. Bila saya balik tu, saya pun macam, apa benda ni kan. Kau boleh tak nak dah ada kena rasuk-rasuk apa semua, tak nak dah. Okay, saya pun terus WhatsApp balik suami, cakap tolong balik sekarang. Saya tak okay, saya cakap kan. Dia pun balik. Dia balik, saya diam je, tak cakap apa-apa dengan dia. Saya main phone, dia pun main phone apa semua kan. Lepas tu saya nak bangun pergi ambil barang, saya pengsan. Dia ambil minyak bidara, dia sapu, terus jerit. Jerit. Memang dia just start saya akan menjerit je, menjerit menangis macam tu. Okay, lepas tu jadi benda yang sama juga macam saya kena dekat apartment saya tu. Saya
terapung lagi. Okey. Dia macam terapung lagi tau. Masa ni kawan nampak terapung tak? Ni kat- Yang masa ni dia macam orang kata nampak tak nampak. Dia macam betul ke terapung macam tu. So masa tu kita orang gelapkan bilik. So macam kalau boleh tak nak nampak apa benda semua tak nak tengok. Masa tu badan pun dah seram sejuk, macam nak demam. Lepas tu kejap-kejap tidur terbangun. Kita macam tak lena. Dah pagi apa semua tu, saya pun muka saya masa tu pucat tau. Tapi saya cakap dengan husband, tak apalah, hantar je lah saya pergi kerja. Saya nak pergi kerja juga, saya cakap. So, husband memang cakap, muka pucat sangat ni. Dia cakap macam orang sakit, nak pergi juga ke kerja, dia kata kan. Saya cakap tak apa, hantar je pergi kerja. Saya pun pergi office. Sampai office memang muka saya macam orang tak ada darah. Semua tegur, okey tak. Okey, cakap okey. Tapi bila kita tengok laptop, kita tak fokus nak kerja. Apa semua. Kepala berat yang macam aduh, batu hempak kepala kita tau. Macam jadi bingung macam tu. Lepas tu saya pun macam dah tak tahan. Saya pun pergi ke surau. Saya baring kejap. Saya cakap dengan saya punya office ni, cakap kalau bos panggil apa, cakap saya dekat surau. Saya tak larat, saya cakap. Saya pun baring. Saya baring tu, saya pasang surah Yasin dalam surau. Saya pasang-pasang, tiba saya rasa panas, macam gelisah. Lepas tu rasa macam badan kita ada orang cocok-cocok. Okey. Kita baring tapi kita macam tak okey. Lepas tu saya pun macam tutup phone. Saya pun keluar nak pergi balik dekat tempat kerja saya, dekat meja tu lah. On the way saya nak pergi ke meja tu, saya akan melepasi bilik bos. Kebetulan bos saya keluar. Dia keluar lah terus ke bawah. Saya jalan, tiba-tiba ada satu office mate saya tegur, Akak okey ke? Muka akak pucat. Okey. Sementara saya cakap okey, saya pingsan. Tak okey. Bila saya pingsan, saya dengar semua dah menjerit. Panggil bos, naik balik. Dia pegang saya meronta. Memang teruk sampai kulit kaki semua terkoyak tau, sebab dia kapet macam ni. Kita gesek-gesek kaki kita tau. Memang meronta-ronta, habis teruk semua. Baju habis terkoyak masa tu. Memang ganas lah. Lepas tu terus HR call suami semua, suruh datang semua. And then kebetulan diorang pun ada kenal ustaz tu pun datang. Lama jugalah bertarung dengan ustaz tu, sampai macam orang kata dia benda macam dia degil sangat nak keluar dari situ tau. Lepas tu dah lama-lama tu dah cool down apa semua. Okay, saya pun dah sedar. Bila dah sedar tu, macam bos saya pun cakap lah, ni betul lah dia ni. Kalau tak sebelum tu, bila dia sentuh saya kan, saya terus macam tu. Dia marah sangat tau. Lepas tu bila dah okey apa semua, and then ustaz tu pun bagi tahu macam okey lah, memanglah ada gangguan apa semua yang dia cakap. Daripada yang saya pergi homestay tu apa semua, memang ada benda mengikut. Okey, lepas tu dah settle tu, ustaz tu pun adalah dia buat macam dia benda tu ilmu tau. Bukanlah orang kata kita kena percaya, tak. Dia just ilmu. Dia Tapi ini bukan barang yang tadi kawan husband. dia actually sebenarnya bercampur-campur. Oh, dah bercampur. Tapi yang betul-betul yang saya kena yang tu memang yang mengikut tu lah. Okey. Macam tu. Lepas tu dia ada suruh saya buat telunjuk tau. Dia macam kita tahiyat tu kan, dia ada telunjuk tu kan, suruh buat dua-dua. Dia cakap kalau kita kena sihir, dia akan satu je. Kalau kita kena sihir dengan orang kata, memang orang kata ada saka ke apa, dia akan jatuh dua-dua. Saya buat macam ni, jari saya dua-dua jatuh. Sihir ada, yang family pun ada. Macam tu. Tapi yang kuatnya sihir. Macam tu. Lepas tu bila dah settle benda macam tu, okey lah, saya pun balik. Bos cakap tak apalah, balik seminggu juga saya cuti. Yang tak bestnya, bila saya naik kerja, saya dapat notis berhenti kerja. Saya macam tak apalah, saya redha. Kebetulan pula suami buka kedai makan. Okey lah, tak apalah, saya pun tolong dia kat kedai makan. Saya kira in charge semualah benda semua. Dekat kedai makan pula lagi haru. Tengah-tengah orang kata kita set up apa semua ni kan, tiba kat belakang ada kelibat hitam dekat dapur. Okay, sebab shop lot tu di tepi betul tu tepi jalan tau. So kita nampak lah ada kereta lalu lalang tu semua kan. Tengah masak kat dapur ada benda melayang apa semua macam tu. Lepas tu kadang ada student ni, sebab kat tempat tu dia dekat dengan college tau. Student datang yang mana boleh nampak, dia cakap, "Kak, belakang tu ada benda bertinggi kak." Belakang mana maksud dia? Belakang macam ni, Belakang kedai. kat penjuru-penjuru ni. Oh. Ada benda bertinggi, dia kata. Tu saya pun cakap dengan husband, cakap kita kena buat something ni kan, sebab orang dah cakap banyak benda dah ni kat kedai ni kan. So kita pun macam nak panggil ustaz, tapi dia macam boleh, macam orang kata berat tau, berat. Nak call ustaz tu macam berat.
benda tu tau. Lepas tu macam ni satu hari saya tak boleh nak datang ke kedai makan tu. Saya rasa berat. Saya tak nak saya kena datang juga untuk backup. Bila saya datang, saya sampai kat kaunter cashier tu, saya pingsan lagi. Pingsan, staff semua macam bangun kak. Saya tak boleh bangun. Saya rasa macam geram. Saya rasa nak marah, nak menjerit. Tapi bila fikir ada customer, takkan kita nak buat macam tu. Wow, kita tahan. So bila dah sedar semua, saya balik ke rumah, saya cool down apa semua kan. Saya cakap dengan suami, jomlah kita berubat, tak boleh jadi macam ni kan. Memang tak okey benda ni semua. In the meantime, bila kita nak berubat tu, maksud saya ada 4 kedai, satu-satu tutup. Okay. Satu-satu tutup sampai bank account pun tinggal zero. Ui. Tak ada apa-apa masa tu. Rumah sewa pun kita orang kena keluar, memang tertunggak banyak punca pendapatan tu hilang, habis. Tak ada apa dah. Kita macam kalau orang datang kedai tak nampak apa semua, kita orang dah rasa dah benda tu. So saya pun macam dah putus harapan. Saya cakap dengan suami saya, tak apalah, saya balik KL. Okay, so saya balik KL apa semua. Kita orang jumpa ada seorang ustaz. Bukan ustaz lah, kita orang panggil dia Pak Lang. Kita orang panggil dia Pak Lang. Tak minta tolong ustaz yang tadi tu lah. Tak, sebab yang ustaz tu kita orang dah lama tak contact dia. Okay. So kita orang ada jumpa lagi seorang yang boleh berubat lah apa semua. So bila berubat dengan dia tu, barulah hilang semua yang saya kena. Sihir-sihir. Rupanya yang saya cakap saya makan tapai tu, benda tu dia tu tak daripada makanan. Dia bagi tahulah tapai. Ya. Ustaz tu bagi tahu. Dia tak cakap tapai, tapi daripada makanan dia kata. Okay. Sebab saya ingat memang itu je yang saya makan. Lepas tu ustaz tu tak cakap siapa yang buat, tapi dia buka hijab kita. Dia cakap siapa yang terlintas dekat mata awak, dekat fikiran awak, orang tu lah. Memang saya nampak dia. Dia terlintas tu macam mana? Memang dia tutup mati kita. Dia pegang ibu jari kaki je. Tapi memang dia tarik semua tu daripada jari kita tau. Memang bisa dia, macam kalau kata kita kena hiris ni, dia keluar tu, sakit gila. Memang sakit. Kalau kau tak ada apa-apa, okey. Tapi kalau kau ada, memang sakit. Saya muntah, menjerit, semua benda tu. Sampai saya rasa macam kalau aku mati kat sini, aku matilah. Dah tak tahan sangat dah. So bila dah keluar semua tu, memang nampak lah benda yang keluar tu, yang muntah tu. Apa yang keluar? Dia nampak darah. Ada darah, macam tu ada debu-debu. Apa debu-debu? Macam tu. Tapi banyak darah lah, sebab benda tu dah lama sangat kan kita. So bila dah jumpa Pak Lang tu, saya dah berubat dengan dia, siap pagar dah rumah semua. Alhamdulillah sekarang baru okey. Tak ada lah macam orang kata nak nampak sangat tu, dah tak ada. Cuma kalau kata rasa-rasa tu adalah just rasa, paling-paling pun paling busuk lah kita batuk je. Batuk atau macam dengar-dengar nak nampak. Tak ada pingsan-pingsan lah. Tak ada. So kita dah boleh kontrol diri kita kat situ. Kalau dulu memang tak boleh kontrol, memang kalau tak pingsan jerit. Macam tu lah. Cara Pak Lang merawat kali ni lebih legit lah daripada baca Al-Quran macam tu. Dia lain sikit daripada yang ustaz kita orang pergi. Ustaz yang kita orang pergi tu, dia tak ada pegang tau. Dia just kita letak tangan dekat sejadah macam tu je. Dia just scan kita dan dia buat secara gaib. Kita tak nampak. Macam yang Pak Lang ni, dia mula urut je kaki, jari kaki kita. Urut. Dia urut dengan buntil lah. Dia macam satu buntil. Dia urut kita punya sendi jari. Kan jari kita kan ada point-point tu. Okay. Dia urut kat situ. Kalau kita rasa sakit, dia bila kita rasa sakit, dia tekan tu, sama ada kita akan menjerit, mengilai, kita akan keluar benda tu. Dia lebih macam kalau nak faham macam refleksologi, kan tu. ada point-point ada kan. point-point tu. Lebih kepada cari point. Macam tu lah. Macam adik saya, dia pergi, dia tak ada apa. Macam dia cakap juga, okey kalau sakit sini, mungkin awak punya buah pinggang. macam Dia tu. akan beritahu lah point ni buah pinggang, point ni macam ni. Dia memang mengurut. Dia urut juga. Okay. Lepas tu dia ada bagi limau, kita orang kena mandi apa semua. Dan so far Alhamdulillah start berubat dengan dia tu okey, tak ada apa masalah. Macam dengan family pun orang kata bonding okey, dah tak ada nak bergaduh. Macam adik yang bongsu tadi tu, yang kita orang cakap dia selalu sangat kena, sekarang ni kita orang cerita pun dia okey je. So adik merawat dengan dia. So Yelah. orang kata kita orang nak cerita dengan dia tak takut lah. Cuma macam mak saya ni mungkin gifted ke tak tahulah, start dia sakit tu. Macam yang ustaz yang legit yang kita orang jumpa tu, dia ada cakap dia bukan tak nak tutup laluan mak saya tu, tapi orang kata itu macam satu pemberian Allah dekat dia. Macam contoh, kalau kita nak tahu benda tu betul atau tak, kita orang, dia macam perantaraan. Kalau betul lah dia lah kat dia. Kalau tak ada, tak ada lah. Macam tu.
Right. So lepas dah jumpa dengan Pak Lang ni, bukan Pak Lang sebenar lah kan? Okay, just panggil dia Pak Lang. Panggil Pak Lang. Then macam mana kehidupan business going well balik ke? Baru orang baru nampak kita punya business, baru nampak diri kita, baru nampak muka kita yang ada glow. Kalau tak kan, orang cakap, aku tak nampak pun kedai kau buka, aku tak nampak. Saya pun ada buat transportation punya business juga. Orang tak nampak van kita. Kadang ada time tu buka van, pasir kubur banyak, tanah kubur. Itu yang sebelum jumpa Pak Lang. Yes. Lepas tu pernah ada one test tahun tak ada budak naik. Kita macam pelik. Sebab orang cakap saya tak nampak pun van semua lalu-lalang macam betul. Kita orang ada je kat situ. Tapi orang tak nampak. Gitu. So memang orang kata rezeki tu teruk sangat. Nak makan tu pun macam mengemis lah. Dan tujuan benda tu dihantar kepada Kak K sebab apa? Okay, yang saya kena ni dia sebenarnya nak tuju kat suami, tapi yang terkena adalah saya. Yang makan suami tak makan. Suami tak makan sebab dia memang takkan. Dia ni susah kalau orang bagi dia makan, dia takkan makan sebab dia tak nak, dia susah. So orang tu memang dia nak suami saya. Lepas tu dia nak bolot bisnes suami saya. Dia nak juga benda tu. Dia ada suami. Lepas tu yang saya dengar cerita lah, benda ni pun mengangkang juga suami dia, bagi nasi kangkang. Macam tu lah, dia kontrol. Sebab kadang dia datang kedai, suami dia macam orang bodoh je, ikut je cakap dia. Macam tu. So kita orang pun macam memang dah tahu macam tu. Kita orang pun dah tak kawan dengan dia, lost contact apa semua. Memang bolok dia habis-habisan lah. Macam tu. Tak ada ke dia follow up kau okey tak dan sebagainya. Macam kadang-kadang orang macam ni dia nak hint tau, yang dia punya barang dia jadi ke tidak kan. Ada. Dia tanya daripada orang lain. Tapi orang tu pun kita orang cut off. Kita orang tak ada contact langsung. Sebab kita orang tahu dia ada banyak. Sebab bisnes kita ni dia banyak cabang-cabang. Dia ada connection. So dia tak dapat orang ni, tanya orang ni. So kita orang dah tahu siapa dia punya, orang kata connection dia. Kita orang cut off semua connection dengan dia. So sebab tu macam kalau saya punya Facebook ke apa pun, saya tak letak gambar saya tukar nama saya tak letak nama betul apa semua, saya tak letak. Okay. Hui, kita kali ni pun lain macam lah. Dia orang kata cerita dia legit lah. Betul lah. Sebab kata adik-beradik sini bercerita dengan benda yang sama kan, apa yang dialami semua. So benda ni menarik lah untuk didengar kan. Jadi yang best ni kita tengok bila orang yang dirawat tu alhamdulillah kembali pulih. Kita selalu orang merawat dia selalu yang kita sedih nak dengar kan. Kata dia sampai dah fed up lah, malah nak jumpa ustaz. Akhirnya dia kata dia biar je lah. Tapi benda tu salah lah. Jadi kita tak boleh macam tadi Kak K cakap kan, rasa macam malas, berat betul nak call ustaz. Jadi tu yang berlaku antara orang yang kat luar sana tu kena. Jadi bila jadi macam ni, nak tak nak kita kena paksa diri. Tapi macam orang kata clear kan, kalau orang cakap dia kena macam sihir kan, tiba perut dia membesar. Saya alami benda tu. Orang ingat saya mengandung tau, 2 bulan. Sebenarnya saya tak mengandung tau. Saya tak tahu apa benda dalam perut saya. Kadang ada time kan, selalu kena lepas maghrib ada benda bergerak. Dekat hari-hari kita ada benda terasa bergerak. Yes, terasa. Tak kata aku mengandung, aku tak mengandung pun. Memang tak ada. Dah busung lah. Ya. Memang nampak macam mengandung macam tu tau. Aku cakap kenapa? Aku rasa aku dah diet dah sangat ni tau. Dia cakap kenapa membusung tau. Lepas tu bila jumpa dengan Pak Lang tu, baru dia bagi tahu benda tu sebenarnya dah bersarang kat dalam tu. Okay. Ni agak ekstrim juga gangguan yang berlaku. Keluarga pun masa tu terefek dengan anak-anak semua kan, mesti stres lah. Betul. Orang kata kalau macam mak ayah tu kan, hari-hari minta cerai. Ada macam tu. Tapi yang bila jadi macam ni pening tau. Bila, kan? Bukan sebab mak ayah je tau, orang sekeliling dia pun dengar pening, sakit kepala, rasa macam serabut sangat nak buat kerja. Saya tak ada apa-apa kan. Jadi bila saya banyak duduk luar kan, pergi dia ajak mak call, kakak kau ni apa lagi? Saya macam apa lagi? Apa lagi ke? Kenapanya macam tu? Saya macam dah tahap dah, ya Allah tak sudah lagi ke macam tu. Sampai kesian tengok adik, kesian tengok kakak. Bila kita dah nampak benda semua, saya tahap kita orang macam dah malas nak layan lah. Kau ada ke yang lantak kau pergi mampus kau sana kan, kau jangan kacau aku lah. Aku tak nak tengok pun kau. So lama kita orang macam dah tak layan lah benda tu. Betul. Jadi memang dah tak ada ambil tahu langsung apa yang orang yang si pembuat ni buat, dia tengah buat apa ke, tak ada Sebab ustaz adalah juga nasihat macam once kita dah berubat semua ni,
tak perlu ingat dah benda tu semua. Bila kita ingat, benda tu akan macam recall balik. Benda tu akan datang balik tau sebenarnya. So kita janganlah ambil tahu pasal orang yang buat kita ke apa. Benda tak payah. Macam tu. Dan selepas kejadian ni, satu family semua dah pulih, dah tak ada apa kata macam dulu lah puak poranda, tak ada dah. Tak ada. So memang sekarang ni pun kalau apa-apa berlaku pun Pak Lang lah yang merawat lah. Sekarang ni apa-apa hal kita orang dengan Pak Lang. Pak Lang ni pula memang macam itulah, macam ustaz juga. Dia tak ada ambil bayaran, ikhlas hati nak bagi. Dia orang kata apa, once kau dah siap dah, kau tak payah nak jumpa aku dah. Kau sendiri boleh rawat diri kau. Kau just berzikir je. Macam tu. Okay, kalau ada recommendation macam tu, kita yakin lah sebab dia suruh zikir. Dia selalu orang perawat, dia selalu akan recommend untuk rawat diri sendiri. Kan, zikir, solat yang tinggal sebagainya. Macam dia tu. nasihat macam tu. Alright. Okay, so lepas tu dah tak ada cerita seram Ada, nampak. Maksudnya apa, Miss? Ada, tapi punya kakak nak sambung yang kisah dia. Saya ingat dia tak nak sambung kisah dia. Okay. Dia sambung, tapi ada 2 kisah homestay. 2 ke satu week. Di mana? Ya ada. Ada. Panjang ke? Tak tahu. Dia taklah panjang sangat. Nak jadi tahun ni. Tahun ni lah. Yang tu nak part 3 ke nak selit dalam ni? Boleh je selit. Dia selit je, tak panjang mana lah. Tak panjang mana. Okay, baik. Ni kisah yang kakak cerita masa on the food. Okay, baik. Tapi dia detail lagi lah. Okay. So benda ni jadi raya baru-baru ni. Raya baru ni okay. Raya baru ni. So kita orang first day selalunya kita orang akan raya kat kampung. Second day kita orang akan berjalan. Okay, tak kisahlah pergi mana-mana kan. So tahun ni kita orang pergi ke belah utara. Okay, belah utara. So masa tu kebetulan makcik kita orang, mak mentua dia buat open house. So rumah dia dekat Taiping. So kita orang pun macam okey lah, dah terlanjur nak ke Taiping, kita orang pun menyinggah banyak tempat lah. Pergi rumah pakcik belah ayah apa semua ni. So kita orang sampai ke homestay tu maghrib kan. Maghrib. Kita sampai maghrib. Bila dah sampai kat homestay tu, mak saya ni dia buat perangai tau. Dia cakap tak nak lah masuk homestay ni, macam apa je, macam rumah lama. Dia cakap macam tu tau. Bergaduh lah. Dia bukan macam, kita orang pun dah penat masa tu. Kita orang macam alah masuk je lah bu kan. Dah sampai nak cari homestay lain pun dah tak ada time raya ni. Orang dah fully book dah. So dia pun macam fikir. Okay tak apalah. Ayah pun park kereta, dia masuk dalam. Masa kita orang buka sliding door, nenek kita orang je tinggal seorang kat dalam homestay tu tau. Dia baring dekat depan ruang tamu, menghadap TV. Okay. Lepas tu kita tanya dia, Wan tak ikut ke? Masa tu makcik kita orang ada juga, tapi dia keluar pergi makan. So kita tanya dia, Wan tak ikut ke Mak Hitam pergi makan? Wan cakap dia malas nak keluar. Dia kata okey lah. So kita orang pun masuk, kita orang pun buka semua bilik, nak check lah nak tidur bilik mana. So bilik tu, bilik kita masuk ruang tamu, then belah kanan bilik 1, master bedroom. Then sebelah master bedroom bilik nombor 2. Lepas tu jalan straight ada bilik nombor 3 belah kiri. Okay, lepas tu bila kita ke kanan ada satu hall besar, macam hallway macam tu, and then baru jumpa dapur. Okay, dapur tu straight tu sinki, ada tempat masak. Tapi belah kiri tu dia sebelah yang bilik nombor 3 tu ada meja makan. Okay. So saya pun buka lah semua bilik semua. Lepas tu saya cakap ibu kita tidur bilik master bedroom lah sebab bilik tu besar. So ada satu katil besar apa semua. Okay, so bila masuk bilik tu, pintu masuk, katil belah kanan. Okay, dekat penjuru dinding tu ada meja kecil. Atas meja kita ada pasu tau. Pasu tu actually dia sebenarnya kaki lampu, tapi lampu tu tak ada, so jadi bentuk macam pasu. Okay, warna hitam. And then situ ada plug. So kita orang charge handphone kat situ lah. And then dia satu almari baju kat situ. So okay, kita orang pun dah masuk apa semua. And then adik saya ni, dia dengan anak saya yang sulung, dengan makcik saya, diorang keluar, diorang nak pergi Zoo Taiping. So kat Zoo Taiping malam dia ada night safari tau. Raya-raya pergi Diorang macam sambil raya sambil jalan. So makcik pun cakap malam tak buat apa kan, jom lah kita jalan. So saya tak dapat pergi sebab anak kecil saya kena chicken pox time tu. So dia tak sihat. So saya pun tak pergi. So adik saya je lah pergi dengan makcik saya, dengan anak saya yang sulung. Diorang pergi, diorang pun keluar. So sementara diorang keluar tu, saya tanya mak ayah saya, nak makan tak? So diorang cakap boleh lah. Saya pun keluar dengan suami saya, dengan anak saya yang kecil tu. Kita orang pergi 7-Eleven dengan kedai mamak, belilah makan apa semua. Dan kita orang balik. Bila dah balik apa semua, suami saya cakap dia nak mandi. Okay, dia pergi mandi dulu, saya tengok anak apa semua. Dan settle mandi anak apa semua, makan, saya mandi apa semua. Tiba anak saya yang kecil tu menangis. Dia menangis. Dia cakap nak keluar. Daddy go out dia kata.
Cakap kenapa budak ni nak go out ni kan. So suami saya pun macam okey lah, tak apalah, bawa lah. Mak saya pun cakap tak apa, pergi je bawa anak keluar dulu kan. Bila dia keluar, dia terus diam. Dia siap boleh gelak-gelak dengan daddy dia apa semua tau. Cakap kenapa adik ni. Dia masuk dalam balik, dia menangis. So kita orang fikir masa tu sebab dia tak sihat je, so mungkin dia tak selesa ke apa kan. Kita tak adalah fikir benda yang pelik-pelik ni lagi. Okay, lepas tu adik saya pun tiba-tiba dia dah balik. Masa tu dah pukul 12 ke pukul berapa? Macam ni side saya lah. Okay, saya balik. Kita orang pergi tu ramai-ramai. Saya, makcik saya, anak-anak buah, cousin saya ramai. Kita orang sewa 2 homestay sebab tak muat satu homestay. Jadi yang ada anak buah cousin saya ni, parents dia homestay yang lain Kat belakang rumah je lah. Belakang rumah je, boleh jalan kaki lah. So masa kami sampai, makcik kata korang settle down lah dulu. Ni makcik nak hantar yang anak buah ni pergi homestay yang ada parents dia. So dia jalan kaki je lah pergi hantar. Saya pun tunggu sebab kita orang ada beli makan lah. Dah sampai tu nak makan sekali semua kan. Kita mandi, makan apa semua, siap sembang tu apa. Pom-pom dah pukul 3 macam tu lah baru tidur. Yang diorang lain-lain ni dah tidur dah. So kami pun tidur. Saya tidur dengan makcik saya, dengan anak dengan cousin saya, dengan anak dia lah seorang. Tidur atas katil dengan bibi. Bibi tidur kat bawah. So kita tengah tidur dinner ni. So diorang dah tidur. Okay, saya dah masuk tidur dulu. Masa saya masuk tidur tu, anak saya yang kecil ni dia berpusing. Itu dia macam orang kata tak lena. Tidur tak lena. Saya cakap kenapa adik ni? Lepas tu suami saya cakap, cuba pergi ambil minyak bidara tu kejap. Saya pun ambil, sapu, dia terus tidur. Saya pun sapu kat diri saya, suami saya pun sapu sebab dia bengal lah. Dia cakap kepala dia sakit. Okay, dia pun sapu. Masa saya tengah tidur tu, saya mimpi saya dihempap oleh satu benda. Benda tu menyerupai anak kerak. Okay. Anak kerak tu tapi dia macam menyerupai kayu yang dah reput. Okay, kayu yang reput. Lepas tu dia macam berlengkar dengan, saya tak tahu rambut ke tali, saya tak pastilah keadaan dia macam tu. Dia hempap saya tu. Okay, hempap betul kat atas kan, kita kena hempap. Ni dia macam bergoyang-goyang macam tu tau. Dia macam menyingsing kita macam tu. So saya tengah tidur ni, saya punya rasa kenapa aku macam tu. So dia tolak lah. Tolak sampai anak saya pun terkepit. Suami saya kat tepi dinding cakap, kenapa you ni? Cakap tak, I macam okay, tak ada apalah, macam tu lah kan. Kita sedar tak sedar macam tu. Okay, lepas tu tidur. Masa tu dah subuh. Suami saya keluar dulu daripada bilik. Lepas tu bapak saya keluar dulu. Lepas tu bapak saya masuk balik tidur. Suami saya dia stay dekat meja makan. Dia selalu lepas subuh memang dia takkan tidur dah lah. Saya masa tu dalam keadaan tak suci. So saya nak pergi toilet. So saya nak bangun, badan kita macam kena ikat tau. Kita jadi macam menggeletik macam tu. Macam aku nak bangun tapi nak tak boleh. Macam tu. Lepas tu saya tengok anak saya okay, dia tidur je. Saya pun macam tak boleh aku macam ni. Nak tak nak, saya lawan juga, saya bangun. Mata dah buka dah? Dah, saya dah buka mata. Saya buka mata, okay, saya duduk sekejap, relax semua, saya bangun, saya ambil tuala semua, saya nak pergilah ke toilet. So along the way nak pergi ke toilet tu, kita akan melintas dulu meja makan. So suami saya memang duduk kat meja makan tu, saya duduk menghadap dia depan macam ni tau. Saya cakap dengan dia, I nak cerita something ni. Lepas tu suami saya, kenapa? Malam tadilah tidur tu, I ada mimpi. Dia bila nak cerita tu macam macam tak terkeluar, macam tu tau. Dia tersangkut, pap, saya terus menjerit. Bila menjerit tu, dia dengar. Ni saya pergi. Dah kena ni? Ni saya punya POV pula. Kan meja tadi kan belakang bilik nombor 3. Tu ada tingkap tau. Meja katil tu betul-betul kat tingkap. Jadi kepala saya memang kat tingkap. Saya paling kuat dengar. Saya, makcik dengan anak buah dengan bibi saya dengar dia jerit. Kita orang daripada tidur yang nyenyak ni, bangun. Dengan rambut sememeh. Dengar dah ni dah. Keluar pintu, berbaris keluar, tengok apa kat dapur tu. Kenapa? Macam tu. Dengan mak ayah saya nampak, mak ayah saya pun keluar kan. Semua tengah tidur kan, dah penat kan. Kenapa macam tu kan. Lepas tu dia cakap, abang ipar saya cakap, tak, Alung dia baru nak cakap, tiba-tiba dia jadi. Lepas tu saya pergi kat kakak saya, tepuk je lah. Sebab ustaz memang tegur, kalau jadi macam tu tepuk je. Dia ada sedar. Saya pergi, saya tepuk, saya belah. Saya sedar. Dia tepuk saya, bertanya, kau kenapa? Lagi saya menjerit. Bila saya menjerit tu, saya tutup mata tau. Lepas tu saya tak nak tengok sebab saya tahu benda tu depan mata saya sebenarnya. Tapi saya tutup mata. Lepas tu ayah saya datang kat tepi belah kanan. Macam biasalah dia selalu buat, dia baca kat ubun, mak dia tarik, saya pingsan. Bila saya dah pingsan tu kan,
Saya macam berdebar tau. Dada berdebar semua ni kan. Saya cakap dengan ayah saya, ayah, dekat bilik depan tu ada benda tau. Ayah tolong buang pasu dekat dalam bilik tu. Saya terus jerit macam, tolong buang pasu kat depan tu. Macam tu tau. So ayah saya pun macam, bila nak pergi ambil tu, pak mak saya. Sabar. Itu. Itu sebab dia dekat dapur. Ni saya dengan mak saya pula ni. Ha, Kan sebab- tadi saya cakap saya dah tepuk. Saya belah. Lepas tu macam ni lah, dia beratur tau. Mak saya dulu, makcik saya belakang dia, saya, anak cousin yang last, yang cousin seorang tu kan, follow belakang pergi ke ruang tamu. Kita orang terpinga lagi ni macam, bahal lah pula pagi-pagi Baru ni bangun kan. pagi kan. Lepas tu kan, tengah follow belakang mak saya ni, mak saya dia berpusing. Mak dia tunjuk kat makcik saya, Kau lah ni. Dia cakap macam tu. Yang kita orang lagi terpinga, apa pula? Makcik saya ni pun macam, aku? Kenapa macam tu kan? Lepas tu saya pun, ayah, ibu pula ni. Dia cakap macam tu. Dia bisa sambung tau. Ayah, ibu pula ni. Lepas tu pakcik pun ada masa tu kan. Pakcik pun dia dah uzur, tapi dia pun ada juga ilmu kan. Dia pun macam, Dia baru Kak, dia baru cakap je kan. meninggal. dia baru meninggal. Alhamdulillah. Jadi pakcik pun, Kak, kenapa ni tu kan. Jadi suruh ibu relax atas kerusi kejap. Kita orang kampung kat ruang tamu. Lepas tu Okay. ayah pergi bilik depan, dia ambil pasu tu, ayah pegang, dia kata berat benda ni. Dia letak kat luar rumah. Dia pun tak boleh nak buat apa-apa. Dia letak je kat luar rumah. Ibu kena macam bersambung-sambung lah. Dia kejap okey, lepas tu tiba dia jadi. Kejap okey, tiba dia Tapi jadi. tiap kali dia jadi, dia marah makcik saya. Sabar dulu. Tanya kenapa kan. Okay, sabar dulu. Nanti saya cakap kenapa dia marah makcik saya. Okay. Tapi benda ni tak ada apa pun sebenarnya. Lepas tu saya pun pergilah tandas. Dah settle tu saya pergi tandas. Saya tak tahu yang mak saya ni ada kat dapur masa tu tau. Bila saya dah masuk tandas, tiba-tiba kan saya tengok mak, sebab saya masuk bilik air, saya tak kunci pintu sebab saya dah takut. Tiba ada orang buka pintu. Saya pun apa hal ni buka pintu ni? Saya tak tahu, rupanya mak saya tengah kena. Dia buka pintu, dia nak terkam saya. La ilaha. Sebabnya bila saya keluar tu, makcik saya cerita, tahu tak ibu kena lagi tadi? Dia datang dekat meja makan. Suami saya ada, makcik saya ada, pakcik saya ada. Tiba kan, dia just tanya kenapa dengan saya tadi kan. Tiba dia ambil meja, dia tolak ke belakang. Kau ni semua ada ni. Kau ada. Dia cakap macam tu tau. Lepas tu makcik saya cakap, kau tahu, dia pergi toilet, dia tolak pintu, dia nak terkam kau. Tu saya pang balik pintu tu. Dia cakap, apa hal ni buka-buka pintu ni kan. Lepas tu bila dia dah okey sikit, dia pergi depan. Dia duduk diam je. Dia dah reda apa semua kan. Okay, lepas tu bila dah semua dah okey, seorang-seorang nak pergi ke bilik air, nak mandi lah, nak siap-siap semua kan. Lepas tu dia ni pula Husband dia kena dulu. Abang ipar saya, dia kena kat tandas. Dia kena apa? Dia kena okay. Tak, mula tu dia batuk sebiji macam Cik Hafiz batuk masa dekat banglo botol. Dia batuk dekat sinki. Lepas tu bersambung dalam toilet. Dia muntah-muntah apa semua tau. Lepas tu dia pun okay, dah reda apa semua tu. Dia mandi. Bila dia mandi, dia tengah orang kata buang air, tiba ada benda berbulu pegang kaki dia. Dia cakap, aduh, bapak besar gila. Dia pun cakap berbulu tu. Lepas tu dia macam, bodoh betul lah benda ni kan. Dia cakap. Lepas tu okey lah, dia dah tak layan benda tu. So macam bila dah habis mandi, orang lelaki kan suka tengok cermin rambut kan. Tiba dia nampak ini di dalam cermin tu, benda tu mata merah, berbulu macam tu. Ada bunyi kali. Ya. Lepas tu dia macam, hoish. Dia terus istighfar, dia keluar bilik air. Bila dia dah keluar bilik air, kepala dia bengal tau. Sampai sepatutnya kita nak pergi open house. So yang mana yang kita orang yang dah kena ni, kita orang macam dah penat. Kita orang cakap tak apalah, siapa yang okey pergi je lah open house. So kita orang tak pergi. Jadi sekarang ni nak siap, nak mandi, nak bersiap lah, nak pergi ni. Jadi abang ipar tadi dah kena. Dia pergi WhatsApp saya. Dia cakap Ajan, benda tu dalam bilik air. Saya marah dia, kenapa cakap? Kitanya suka mikir, suka bayang macam tu lah kan. Kenapa cakap macam tu kan. Dia pergi beritahu dia ni. Dia cakap tak nak cakap ngalung, nanti dia kena lagi ke apa kan. Dia beritahu saya. Saya pun relay lah info tu kepada makcik semualah. Ada benda air tu. Sebab semua orang takut. Lepas tu yang makcik saya ni, dia mandi dengan anak dia sekali. Lepas tu saya ni nak mandi, tapi semua orang macam tak mandi lah kan. Tapi saya macam, aduh aku nak buang air ni. Aduh macam mana ni kan. Gagahkanlah diri pergi buang air. Okay, kebetulan ayah saya dengan pakcik saya kat meja makan tu lah. Kan dekat bilik air kan. Saya cakap sini kat ayah saya sebelum saya masuk, ayah, tangan ni tau, ayah tunggu sini, jangan pergi mana-mana.
Faham Dia lah cakap- maksud tu. dia cakap macam tu. Saya Ah. cakap sini dengan tangan macam tu. Saya pun masuk belah air apa-apa. Saya keluar. Tak lama lepas tu pedih. Dekat sini pedih. Saya cakap apa pedih ni? Tengok Dia kena cakar. cakar. 2-1. Macam tu. Saya macam bila pula benda ni macam tu kan. Sebab before tu saya tak ada buat apa-apa. Memang yang telinga bangun dengar semua tu tak ada buat kerja apa-apa pun. Kita duduk je macam tu kan. Pergi kat ayah, cakap kat ayah, ayah tengok ni, dah kena cakar macam tu kan. Ayah kata itulah, ingat balik apa kau cakap tadi. Apa? Kau cakap macam mana? Tunggu ayah. Jadi benda tu macam marah lah kot. Kau cakap dengan ayah kau, kenapa aku nak kacau kau? Macam tu. Macam tu. Dia marah kot lah. Ayah cakap macam tu lah. Tu yang cakar. So saya kena. Lepas tu memang makcik pun dah takut. Saya dah cakap kat makcik semua, mandi berteman. Lepas tu dah settle mandi semua. Once kita orang step out, keluar daripada homestay tu, sakit kepala, berat badan semua hilang. Tak ada. Mak pun okey, ceria, tak ada nak marah-marah apa semua, tak ada. Lepas tu kita orang pun cerita lah dengan makcik kita orang yang homestay tu actually bapak saudara dia punya tau, bapak saudara suami dia. So kita orang cakap kalau boleh bersih-bersihkan lah dalam rumah tu kan, sebab masa tu PKP kan lama, so tak ada orang duduk apa semua. Yelah. Kita tak tahu, mungkin Betul. ada yang datang menyinggah ke apa kan. So kita orang cakap bersih-bersihkan lah rumah tu apa semua. Lepas tu 3 minggu lepas saya pergi ke Bandung dengan mak ayah saya. Okay, so biasa je lah pergi berjalan apa semua. Dan mak saya ada bercerita pasal homestay tu dengan kawan dia. Dia bercerita tiba-tiba saya duduk sebelah dia dalam van tau. Dia cerita dalam van. So saya kat tengah, ayah saya, mak saya kat sini. Baju ni lah saya pakai. Tiba-tiba dia macam tu. Aku ada, dia cakap macam tu. Hadir. Lepas tu saya pun macam, saya tengah bertukar tudung, terkejut aku. Cakap apa hal ni? Lepas tu mak saya cakap, jangan cerita lah, benda tu berat lah. Dia macam memang, saya pun sekarang rasa lagi tau benda tu berat. Lepas tu saya pun cakap lah, pergi cerita buat apa? Cakap benda tu tak payah cerita, cakap kan. So setiap kali macam kalau ada orang cerita pasal benda tu, memang kita akan rasa bengal juga kepala. Benda tu memang berat, tak tahu apa benda tu. Jadi yang buatkan benda tu macam trigger, actually benda tu dia tak nak kacau pun. Dia duduk diam je kat situ. Tapi yang trigger dia adalah makcik saya. Dia bawa Masa balik. dia jalan kaki tu, rupanya dia bawa balik benda. Ada benda meninggal kat dia. Jadi bergaduh. Benda sebenarnya yang makcik saya bawa balik tu macam benda kat luar je. Dengan benda rumah bergaduh. Macam tu. Kita tak tahu daripada zoo tu ke, daripada alah. yang di jalan kaki pergi ke homestay belakang tu ke, kita tak tahu. Macam tu. So benda tu macam inilah bergaduh. Macam tu. Okay, so selepas kejadian tu semua tak ada apa lah. Maksudnya tak ada tak pergi jumpa ustaz semua, tak ada lah. Tak ada. Benda Okay. Nasib baik ada juga ayah yang pandai nak handle. Betul. Saya apa-apa jadi ayah. kita orang sikit Ya, ayah. Mesti ayah dia aduh lah Han. Kenapa Betul. Yelah, dia cerita ni menarik sebab jarang kita ada satu family yang dia bukanlah bermasalah tau. Masalah dia benda senang kena. So bila dia senang, dia seorang cerita dia, so dia jadi macam uish, memang pening juga kadang kita nak mikir benda tu. So benda tu menarik lah mendengar dalam cerita pengalaman ni kan. Okay, so pada panjang lebar kan, pengajaran pun rasa clear. Semua boleh nampak kan apa yang terjadi akhirnya. Dalam satu keluarga ni kena ada satu yang boleh mengawal keadaan. Betul. Kan? Tak boleh semua panik lah. Kalau semua panik habis. Okay, jadi Ayah pun cakap kat saya, tenang. Kau kena tenang, dia cakap kat saya. Sebab dalam ramai-ramai saya tak kena. Dia seorang je tak kena. mungkin paling tenang lah kot. Ya, lagi satu dia jarang ada di rumah. Macam saya dengan adik bongsu, kita orang paling rapat dengan ibu. So orang kata macam connection, kalau satu benda tu kan mak dengan anak sulung dengan anak yang terakhir. Dia connection macam tu. Ya, apa-apa situasi tenang, santai. Yes. Okay, jadi kita nantikan part 3 sebab dia orang nak ada cerita yang agak panjang sikit. Jadi macam biasa jadikan ruang komen sebagai ruang perbincangan dan ilmiah lah, ruang bagi pendapat dan sebagainya. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.